Mari kita bersatu dalam doa. 我们一同祷告。 Kiranya terang-Mu menyinari setiap daripada kami pada pagi hari ini. 但愿你的亮光照亮我们每个人今天的早晨。 Curahkanlah damai sejahtera-Mu kepada setiap kami ya Tuhan. 主啊，求你将你的平安赐给我们每个人， Supaya hati kami tenang dan tidak merasa takut lagi. 使我们的心能够感受到平安，不再害怕。 Kiranya Tuhan mengisi jiwa kami yang begitu haus akan firman-Mu. 求你填满我们渴慕你的道的这个心。 Kiranya Engkau sang roti hidup pada pagi hari ini hadir di tengah-tengah kami. 求你这个生命的粮能够在今天早晨临在这里， Memberikan kami makanan yang cukup supaya kami bisa menikmatinya di pagi hari ini. 赐给我们足够的食物，让我们能够在今天早晨享受它。 Kiranya Engkau menyingkapkan kebenaran-kebenaran daripada firman-Mu kepada kami semua. 也求你教导我们每一个人你的真理。 Engkau yang membantu hamba-Mu yang menyampaikannya dan anak-anak-Mu yang sudah siap untuk mendengarkannya. 也求你帮助带领你的主仆要讲你的道，而且那些要聆听你的道的你的孩子们， Kami berserah kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus 我们奉 Kristus. 靠主耶稣基督的名向你交托。 Amin. 阿门。 Selamat pagi. 早上好， Senang sekali bisa berada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara. 很高兴能够今天在弟兄姐妹们当中一同在这里。 Sebagaimana tadi disebutkan, nama saya Penginjil Wilson dari STT Saat, sekarang menjadi dosen. 牧师是从那个圣道神学院的一个导师。 Sebenarnya belum menjadi muse ya, 传 cuantau begitu ya. 传道。 Jadi sebelum banyak orang yang dari tadi melihat saya mungkin bertanya-tanya begitu. 可能你们刚才在看传道的时候，一直在想着他是谁， Ini kok mirip seseorang begitu ya. 就感觉好像在跟某一个人长得很像。 Nah yang ketawa-ketawa itu tadi sudah tahu langsung ya. 那刚才笑的那几个弟兄姐妹可能就知道了。 Ya saya anak dari pendeta Daniel Lucas Lukito ya yang almarhum tahun kemarin. 传道是从 Lu Guoqiang 卢国强牧师的儿子。 Ya, saya bersyukur hari ini bisa berada di tengah-tengah saudara, diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. 感谢主，我今天传道今天有机会能够在这里向你们向弟兄姐妹们来争道。 Tema yang diberikan kepada saya adalah keputusan yang mendesak. 今天交给我的主题是叫迫切的决定。 Kita melanjutkan pembahasan kita di dalam Injil Yohanes gitu ya, pasal yang ke-8. 我们将继续去查阅圣经约翰福音第八章。 Dari sejak awal kita masuk di tahun ini barangkali ya, dari Injil Yohanes pasal 1 sampai pasal yang kesekian. 从我们这年初近日开始查阅这个圣经，从约翰福音的第1章到现在的第8章。 Kita melihat satu tema yang terus senada begitu ya. 我们就一直看到是在同一个主题当中的一个内容。 Kita diarahkan untuk memilih memutuskan sesuatu. 我们就一直被影响着说要去决定某一个事情， Untuk mengambil satu langkah iman untuk mempercayai Tuhan Yesus. 就是要去相信耶稣。 Tentu saja ada banyak keputusan di dalam hidup ini yang berbeda-beda begitu ya. 我们生命当中有很多不同的抉择。 Misalnya satu kali saya pernah didekati satu orang. 就像是有一次我有一个人靠近我， Orang itu nawarin saya, Pak, mau nggak saya pasangin filter air di rumah? 先生，你要不要我帮你在家中安装那个过滤水？ Jadi orang ini sebenarnya tidak terlalu mengenal saya juga tidak terlalu mengenal orang itu. 其实我们彼此都不认识， Tapi kelihatannya meyakinkan gitu 但 ya. 是他看起来非常的可靠， Seolah-olah dia mengira saya akan langsung mengiyakan. 就好像他会认为我一定会答应他。 Tetapi seumur hidup saya tidak pernah menggunakan filter air atau minum dari keran begitu ya, secara langsung. 但是我从来都没有使用过这个水的这个过滤器，饮用水过滤器。 Maksudnya kalau di Indonesia, kalau saya pernah tinggal di Australia atau di Amerika itu biasa. 我的意思是在印尼，当时如果我在美国或者是在澳洲的时候，那个是很常见的事情。 Jadi jujur saya agak skeptis gitu, kurang percaya ya. 所以说实话，其实我是不太相信他的。
Nggak lama setelah itu ketemu lagi orang ini, 但是不久之后我又见到他了， nawarin lagi. 他又向我介绍， Sama seperti yang pertama saya tolak secara halus begitu ya. 就像第一次的时候，我也是委婉的拒绝。 Ya nanti saya diskusi dulu dengan istri saya. 到时候我再跟家里人商量一下。 Tapi karena udah kedua kali saya penasaran juga gitu ya. 但是因为第二次我就开始有兴趣了， Saya tanya teman-teman rekan-rekan yang lain yang pernah begitu. 我就问我其他那个曾经使用过的这个朋友， Dan mereka memberi kesaksian katanya lumayan kok sebenarnya. 然后他们给我一个反馈说，还可以啦， Ya harus ganti filternya aja begitu. Tapi jadi hemat, nggak perlu beli aqua yang semacamnya begitu. 就是需要经常更换它的滤芯，但是就不需要经常去买那个桶装的水。 Tapi sampai hari ini saya belum pasang juga sih. 但是到现在我都还没安装， Karena belum ditawarin lagi. 因为他还没有再向我介绍。 Saya juga mau cari orangnya juga rasanya saya masih bisa hidup sih tanpa filter air begitu kan. 我其实是想要再去找他，但是我觉得我没有这个过滤器的话，我也还能继续生活。 Bapak Ibu, ini keputusan sebenarnya yang tidak terlalu mendesak ya. 其实这个决定它不算是一个迫切的决定。 Kita lihat sebenarnya ya kalau boleh saya bilang ya filter air itu bukan satu-satunya yang dan paling mendesak lah begitu. 因为我们看这个它过滤器，它不是一个非常迫切的一个需求。 Tapi bagaimana dengan keputusan kita mengikut Yesus? 但是我们要信靠主耶稣的这个决定是怎么样的呢？ Apakah kita sadar bahwa ini adalah keputusan yang paling penting dalam kehidupan kita? 我们是否意识到这个是在我们生命当中很重要、非常重要的一个决定？ Berapa banyak Bapak Ibu Saudara duduk di tempat ini merenungkan Injil dan khususnya melalui Injil Yohanes ini dan makin menyadari ini keputusan yang sangat mendesak. 我们当中有多少人坐在这里？但是我们有意识到，通过这个约翰福音的经文，我们意识到这个决定是一个非常迫切的决定。 Saya sungguh berdoa setiap kita membaca firman Tuhan pada pagi hari ini dan mendengarkannya kembali dikobarkan. 我非常迫切的希望，我们今天早上能够听到这样的一个福音之后，我们再次去回想它， Didorong dan disadarkan untuk mengambil langkah mengikut Tuhan setiap hari. 我们被往前推，然后我们就可以决定去相信主，我们就是往前走一步。 Mari kita melihat Alkitab kita Yohanes pasal ke-8 ayat 12 sampai 30. 我们要查看圣经约翰福音8章。 Kita tidak membaca semua ayat ini. 约翰福音8章12到30节，我们不要全部读。 Saya hanya membacakan beberapa ayat dalam bahasa Indonesia. 传道只是从阅读几段经文，用印尼文。 Saya akan bacakan ayat 12, 19, lalu 23, 24, lalu 28 sampai ke 30. Mari kita mengikutinya bersama-sama. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Ayat 19. Maka kata mereka kepadanya, yaitu maksudnya orang-orang Farisi itu, ya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Ayat 23. Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu." Maka kata Yesus ayat ke-28, "Apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia. Dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan kepada Bapa kepadaku. Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku, ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya." Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Sejauh ini firman Tuhan dibacakan, berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman ini setiap hari. 我们每一个都阅读和思想这段经文的人有福了。 Tadi disebutkan bahwa kita ini sedang hidup di waktu-waktu yang tidak pasti.
我们现在每个人都活在一个非常不确定的一个时机。Satu perang belum berakhir di Ukraina dan Rusia begitu. 乌克兰和俄罗斯这边的战争还没有结束， Sudah ada perang yang lain. 就已经有其他战争发生。 Barangkali Bapak Ibu yang penasaran begitu ya, berapa banyak korban daripada perang yang terbaru ini? 你们或许会好奇，在这样的一个战争当中，有多少人牺牲？ Paling tidak tadi pagi saya melihat sudah ada total kira-kira hampir 4.000 orang yang sudah meninggal. 今天早晨我看新闻的时候，至少有4000人， Sekitar hampir 2.000 dari Palestina, 2000人从那个巴勒斯坦， 1.000 lebih dari warga Israel. 1000个人是从以色列。 Gambarannya kira-kira kita bayangkan korban yang Palestina itu kira-kira kalau gereja ini penuh begitu ya. 这个画面就好像是，比如我们这个教会坐满了人，那么多。 Bapak Ibu coba lihat ke kanan kirinya ya. 你们就可以看左边和右边。 Amit-amit tidak terjadi di sini begitu. 我们当然祈求不要发生在这里， Tapi bayangkan orang sebanyak ini tiba-tiba lenyap begitu. 但是我们可以想象一下，万一这边的人都全部突然都消失了， Saya tidak bisa membayangkan dan tidak mau membayangkannya ya. 我不能去想象，我也不想要去想象。 Saudara, itulah yang sedang terjadi hari-hari ini. 这是现今正在发生的事情。 Mungkin itu jauh sekali ya di Timur Tengah begitu. 那个可能是比较遥远的，在中东。 Tetapi Bapak Ibu melihat tidak ada kegelapan juga di sekitar kita yang lainnya. 但是你们是否有看到我们周围也有黑暗的事情发生？ Kita lihat di Indonesia juga begitu banyak masalah bukan? 我们也看印尼有很多事情正在发生， Mulai dari kemiskinan, 从贫穷， banyak-banyak daerah yang masih belum bisa makan dengan cukup. 很多地区都还没有能够吃够有足够的食物。 Tadi disebutkan juga cuaca yang semakin panas. 天气也越来越恶劣。 Saya yang dari kota Malang saja berapa lama ini kepanasan ya. 我从马兰过来都觉得非常的热， Ada banyak masalah lain yang kita perhatikan juga. 有很多我们值得去关注的事情。 Tetapi mungkin masalah itu ada di dalam hidup kita juga. 但是这个事情可能也发生在我们的生命中。 Bapak Ibu, pernahkah kita melihat kedalaman hati kita? 我们是否审查过我们自己的内心？ Saya yakin tidak ada di antara kita yang mengatakan saya itu penuh terang, tidak ada kegelapan sama sekali, bukan? 我相信我们每一个人不会有一个人会坦言说，会信誓旦旦的说，我生命里面没有黑暗，只有亮光。 Saya sebagai hamba Tuhan pun merasakan hal demikian. 我作为主仆也认为也感受到同样的事情。 Ada banyak pergumulan yang kita hadapi. 有很多我们经历的挣扎， Tetapi pertanyaannya kemana mata kita tertuju hari-hari ini? 但是问题是我们要盯紧在哪里？ Bapak Ibu Saudara, dari sejak kita membaca Injil Yohanes dari awal, 自从我们从一开始阅读这个约翰福音， kita melihat tujuan daripada Injil ini ditulis. 我们看到这个约翰福音它被写下来的一个目的。 Di pasal yang ke-20 dijelaskan bahwa tujuan ditulis itu supaya orang percaya kepada Tuhan Yesus. 在第20章里面他写的目的是为了让别人能够相信主耶稣。 Maka itu dari sejak pasal 1 kita melihat bahwa ada tema yang mirip-mirip begitu. 因此从第1章我们阅读的时候，就有一些比较相似的这个经文。 Ketika tadi dikatakan Yesus adalah terang dunia, dari sejak pasal 1 itu sudah ditekankan seperti itu. 刚才有写说耶稣是这个世界的亮光，这个从第1章的时候就有写到。 Di sana dikatakan ia adalah terang manusia. 那边写着说他是人的光。 Tadi juga disebutkan kegelapan itu tidak bisa menguasainya. 刚才也写说他这个黑暗不能吞并他，不能笼罩他。 Tetapi ironisnya terang itu datang tetapi dunia tidak mengenalinya. 但是讽刺的是，这个亮光来到这个世界上，但是世界不认识他。 Bayangkan kalau ruangan ini gelap begitu, kita langsung harusnya bisa melihat ya kalau ada terang muncul. 你想象一下，如果这个空间它是非常黑暗的，但是如果有一束光进来的话，我们会很快就注意到它。 Tetapi for some reason they just cannot see Jesus. 但是因为有种种原因，他们不能认识耶稣。 Somehow mereka tidak bisa melihat bahwa terang itu hadir di tengah-tengah mereka. 他们时常不会看到这个亮光降在他们中间。 Di pasal ketiga juga demikian. 在第3章也是这样写。
Di ayat 16 mungkin kita sudah hafal ya ayatnya. 在第16章我们可能会16节我们可能已经记熟了。 Di ayat-ayat berikutnya dijelaskan terang itu kembali sudah hadir begitu ya. 在后面的经文当中他又重新写那个亮光已经降临了。 Tetapi sekali lagi ironisnya manusia itu lebih suka di dalam kegelapan daripada terang. 但是更讽刺的是，世人更愿意待在这个黑暗中，比起这个在亮光当中。 Karena menariknya juga di sini dikatakan mereka lebih suka di dalam kegelapan itu. 因为在这里写的，他们也更愿意待在这个黑暗中。 Dan kita melihat kemudian sepanjang Injil Yohanes berikutnya ada orang-orang yang Tuhan Yesus datangi dan seolah-olah memang tidak mengenal dia. 然后在这个约翰福音有写到说耶稣去来到几个人的跟前，但是他们都不认识这个主耶稣。 Demikian juga di pasal ke-8 ayat 12 sampai 30 yang kita baca tadi. 在我们刚才读的这约翰福音的8章12到30节也是这样写的。 Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah orang-orang Yahudi dan khususnya orang-orang Farisi. 主耶稣降在这个犹太人当中，尤其是这个法利赛人当中。 Kalau saya ringkas sebenarnya tujuannya Tuhan Yesus ingin mencari tahu tentang dua hal. 如果我总结的话，他其实主耶稣只是有2个目的。 Yang pertama mereka itu keyakinannya seperti apa? Mereka tuh ngertinya seberapa banyak sih? 就是他想知道那些人他们的一个信心的是到什么程度。 Dan yang kedua mereka sudah berapa banyak melakukan yang seperti Tuhan Yesus lakukan. 第二个就是他们有做了多少遵循神旨意的事情。 Karena ini mengasumsikan bahwa mereka itu seharusnya tahu Yesus itu siapa. 所以从中间我们可以知道，他们应该知道耶稣是谁。 Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus hadir ini dalam konteks di mana ini adalah hari raya Pondok Daun. 耶稣来到的时候，他是在这个祝棚节的时 Jadi 候。 ini melanjutkan pasal yang ke-7 begitu. 这个是延续到这个第7章。 Jadi hari-hari ini ada istilah kalau orang Yahudi itu Happy Sukkot nih artinya yaitu hari raya Pondok Daun atau kadang-kadang hari raya Tabernakel begitu. 当时他们在庆祝这个祝棚节。 Di sana Bapak Ibu bisa melihat ya, ketika booth itu ya atau satu rumah itu dibuat. 就是当时你们可以看，当时这个临时的建筑它被建起来的时候， Di dalamnya itu pasti ada yang disebut kandil itu ya. Jadi tempat buat taruh lilin ada 7 isinya. 就是它里面肯定会有这个蜡烛的这个底架，它上面有插着7根蜡烛。 Dan ketika Tuhan Yesus mengatakan akulah terang dunia. 然后耶稣说我是世界的光， Seharusnya mereka langsung paham maksudnya. 他们应该马上就意识到这个意思。 Karena sebagai orang-orang Yahudi, orang-orang Israel seharusnya pikiran mereka tuh sudah disetting sedemikian rupa. 因为如果对于犹太人来说，他们的思想应该已经有种下这个思想了。 Supaya ketika Yesus mengklaim aku adalah terang, mereka tuh langsung tahu oh ini Tuhan. 所以每当耶稣说他是光的时候，他就应该有意识到哦，他就是神。 Ini adalah Allah yang sama yang membebaskan mereka keluar dari Mesir. 这个耶稣就是带领他们脱离这个埃及的这个神。 Bukan saja itu, tetapi dia adalah yang memberikan roti mana itu. 他就是赐给我们生命粮的神。 Jadi di pasal 6 disebutkan Yesus mengklaim diri akulah roti hidup. Seharusnya mereka juga paham. 所以在第6章耶稣也说他是生命的粮，他们应该也晓得。 Di pasal 7 Yesus mengatakan kalau minum air yang aku berikan tidak akan haus lagi. Mereka juga seharusnya paham. 在第7章耶稣也说人若渴了到他这里来喝水，他们应该也意识到了。 Sebagaimana kisah yang diceritakan ketika mereka keluar dari Mesir, ada batu yang mengeluarkan air sehingga mereka bisa minum dari sana. 也是在他们埃及的时候，那个有石头可以流出水的时候，他们也应该意识到这个事情。 Demikian ketika Yesus mengklaim akulah terang hidup, mereka harusnya ingat siapa yang memimpin mereka keluar dari Mesir. 当耶稣说他是世界生命的光，他们也应该知道谁带领他们走出埃及。 Ingat ada tiang awan dan tiang api. 他们要记得有这个云柱跟火柱。 Musa juga ketika dipanggil ingat ada apa yang muncul, ada api yang menerangi daripada semak duri itu. 当摩西被呼召的时候，他也在那个荆棘里面有那个火出现。 Kalau seolah itu belum cukup Bapak Ibu Saudara, 如果这一切都还不够的话， tadi lagu paduan suara itu ada liriknya mengutip Mazmur 27 itu.
刚才那个合唱团的时候也有讲到这个诗篇的经文， Di sana dikatakan Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. 在那边写说，神是我的亮光，是我的拯救。 Dan Tuhan di situ merujuk kepada Allah Yahweh yang memimpin mereka keluar dari Mesir. 在那边就是指着说，神就是那个耶和华，就是带领他走出埃及的神。 Dan menariknya selain daripada Tuhan yang disebut sebagai terang, 就是除了被叫做是亮光的神， Israel itu juga umat pilihan Tuhan seharusnya menjadi terang sebagaimana Nabi Yesaya memberitakannya. 这个以色列作为神拣选的这个民族的话，他也应该成为世界的光。 Mereka dinubuatkan nanti akan menjadi terang bagi bangsa-bangsa. 他被指着说，这个以色列将要成为世界的光。 Maka ketika Yesus datang dan mengaku diri sebagai terang, seharusnya mereka ngerti siapa itu Tuhan Yesus. 因此，当耶稣前来说他是世界的光的时候，他们应该知道谁是这个耶稣。 Maka kalau orang Yahudi tidak mengerti klaim dari Tuhan Yesus, 所以，如果这些犹太人他不知道耶稣的这个证实的话， sama seperti orang hari-hari ini yang membaca, kalau memang dia membaca Alkitab secara teliti masih nggak ngelihat Yesus itu Tuhan, itu agak kebangetan. 就像是我们现在的，我们就算在读经，但是我们仍然不认识耶稣是谁。 Saudara, ini hanyalah segelintir ayat-ayat yang menegaskan bahwa Yesus itu adalah Allah yang sejati. 这些只是部分经文来证实耶稣就是那个神。 Kenapa kita sulit mengerti itu? 我们为什么那么困难去了解这些呢？ Kenapa orang-orang Yahudi pada waktu itu susah memahaminya? 为什么当时的犹太人很难去了解这些事呢？ Di pasal ke-12 kita dijelaskan di sana orang yang ada di dalam kegelapan tidak tahu kemana dia pergi. 因为在第12章里面有写说，在黑暗中的人，他们不知道要去哪里。 Saudara, sesungguhnya Yohanes ini sedang mengingatkan kita kepada masalah utama manusia. 其实这个约翰福音他是在提醒我们这个人类最初的一个问题。 Unbelief atau ketidakpercayaan kita kepada Tuhan itulah akar daripada segala dosa. 就是不信，我们对耶稣的不相信，其实是我们罪孽的一个根源。 Kita ingat apa yang terjadi di Kejadian pasal 3 ketika manusia lebih percaya kepada iblis. 我们记得在这个创世纪的时候，第3章，在那个世人更相信这个魔鬼。 Iblis yang dikatakan di Yohanes pasal 8 ayat 44 itu sebagai bapa segala dusta. 这个魔鬼在约翰福音第8章44节里面写说，他们是所有罪恶的父。 Seperti itulah juga kondisi dunia jikalau mereka hidup di dalam kegelapan itu. 这也是这个世界的一个状况。当他们活在黑暗当中的时候， Mau sejelas apapun Tuhan menyatakan dirinya, tetap mereka tidak akan bisa melihatnya. 耶稣不管怎么样去证实他自己是一个亮光，他们仍然看不见。 Tetapi bukankah itu mengerikan, Bapak Ibu Saudara? 但是这个不是一个很可怕的事情吗？ Jangan-jangan kita kemudian meninggalkan dunia ini tidak pernah merasakan, melihat kebenaran yang sejati itu dinyatakan di depan kita. 不要到时候我们离开了这个世界，我们仍然看不到他在这个世界上所证实的这个亮光。 Seorang pendeta pernah menyaksikannya kira-kira seperti ini ya. 有一个牧师他有这样的一个见证， Dia mengatakan terang itu sangat penting. 他说这个亮光是非常重要的。 Karena satu kali seorang pendeta ini pernah berjalan-jalan ke Grand Canyon di Amerika Serikat. 有一次这个牧师他去这个美国南部那边的一个地方， Dia pergi menuju ke sana, terus di tengah jalan ada hitchhikers ya, ada orang-orang yang nebeng gitu. 然后他去到那个的时候，中间有人要坐顺风车， Lalu dia tanya, kalian mau pergi kemana? 然后他就问你们要去哪里？ Nah katanya orang ini mau pergi ke Grand Canyon itu. 然后这些人说要去 Grand Canyon， Lalu kalian tahu nggak jalan ke sana begitu ya? 你们知道去那边的路吗？ Agak lupa-lupa ingat lah begitu. 记得不是很清楚。 Ya udah akhirnya mereka tetap pergi tapi telat ya, udah malam begitu ketika sampai karena ya muter-muter. 然后他们仍然前行了，但是到了的时候已经到很晚了，因为他们走的比较崎岖。 Ketika hari sudah gelap, mereka kemudian parkir dan cari tempat untuk beristirahat. 当天暗下来的时候，他们就去寻找一个地方停车，然后他们就休息了， Lalu mereka tidur. 然后他们就睡去了。 Ketika pagi
mulai ada terang. 然后当早晨微微亮光的时候， Mereka tiba-tiba menyadari bahwa mereka itu hampir mati. 他们意识到他们差一点死去了。 Ketika pendeta itu bangun, dia menyadari ternyata tangannya itu sudah di pinggiran jurang itu loh. 当这个牧师起床的时候，他才意识到他的手已经半只手已经伸出在这个悬崖边上了。 Katanya doa pagi itu terasa jauh lebih kusyuk ya. 那个早晨的这个祷告更加的一个震惊。 Tadi pagi Mose Regi bilang kita tuh doa memang seringnya kalau nyaris-nyaris gitu kan. Maksudnya kita tuh hampir mengalami sesuatu baru doa begitu. 就是早上那个林克正牧师说，我们每次祷告的时候都是要事情即将发生的时候才去祷告。 Sang pendeta itu bilang hari itu saya baru mengerti pentingnya terang itu. 那个牧师才说到那一天他才感受到那个亮光对他来说是多么重要。 Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus adalah terang dunia. 主耶稣是世界的亮光， Dia juga adalah terang daripada hidup itu. 他也是生命的光， Karena dia adalah Allah yang menciptakan kita. 因为他是创造我们的神。 Tetapi dia terlalu mengasihi kita sehingga dia mau datang ke tengah-tengah kita untuk memberitakan kabar baik itu. 他非常爱我们，甚至愿意来到我们中间来分享这个好消息。 Pertanyaannya buat kita semua, sudahkah kita mengenal dia? 我们应该自己去问自己的一个问题，就是我们是否已经认识他了？ Kalau kita sudah pernah berjumpa dengan Yesus, seberapa jauh kita terus mau mengenal dia? 如果我们已经看见神或者看见耶稣了，我们接下来的问题就是我们要多深刻的去认识他。 Seberapa banyak kita sudah melakukan apa yang dia kehendaki? 我们做了多少是他蒙他悦纳的事情？ Bapak Ibu Saudara, hari ini Tuhan kembali juga mengajak kita mempelajari dua hal. 今天主耶稣再次邀请我们在边再学习两个事情。 Tuhan mengajak kita untuk memutuskan dua hal ini. 主耶稣要我们在边做两个决定。 Yang pertama, maukah kita sungguh-sungguh mencari dan mengenal Tuhan Yesus Kristus? 第一个问题就是我们是否真的愿意去寻找并认识主耶稣？ Maukah kita datang kepada terang itu? 我们是否也愿意就近那个光？ Maukah kita percaya kepada Tuhan kita? 我们是否要愿意相信我们的神？ Ironisnya Bapak Ibu Saudara, di dalam bagian ini tadi, 就是在这段经文当中有一个讽刺的事， di ayat 30 itu dikatakan banyak orang yang percaya kepada Tuhan. 在第30节里面写说很多人相信他。 Tetapi kalau kita membaca lebih teliti selanjutnya, 如果我们更仔细的阅读下面的经文的话， sebenarnya mereka belum mengerti. 他们其实是还不懂的。 Saudara, kita sering begitu juga bukan? 我们经常也是这样，不是吗？ Kita ingat pertama kali kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus. 我们记得我们当初第一次将自己生命交托给耶稣的时候， Berapa banyak dari kita yang kemudian besok atau bahkan mungkin setahun setelahnya, sebulan setelahnya kita jauh lagi dari Tuhan. 我们当中有多少人在决志信主之后1个月或者1年之后又远离他了？ Saya juga pernah mengalaminya ya. 我也曾经感受有这样的经历。 Saudara, mengikut Yesus itu tidak mudah kadang-kadang. 跟随主耶稣是不容易的， Ada banyak tantangan yang kita hadapi. 有很多我们需要面临的挑战。 Maka itu kita pun mirip seperti orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi ini sebenarnya. 因此，事实上我们就其实很像这些犹太人。 Sedikit lebih baik mungkin, tetapi ujung-ujungnya kadang-kadang kita itu membuat orang lain jadi sulit datang kepada terang itu. 可能我们会稍微好一点，但是有时候我们会成为他人的一个绊脚石，让他们很难去相信主。 Gara-gara kita orang jadi nggak mau ke Tuhan Yesus. 因为我们的缘故，让别人不愿意去就近耶稣。 Katanya Kristen gitu ya. 不是说是基督徒吗？ Kok kayak begitu kelakuannya? 那你的行为怎么是这样子的呢？ Ketika ditanya, apa yang kamu percayai? 当
被询问说你相信的是什么， Berapa banyak dari kita yang bisa mengatakan, oh ya Tuhan kita seperti ini, seperti itu, saya percaya karena begini, karena begitu. 我们当中有多少人可以回答得出来？我相信耶稣是因为什么？我相信耶稣是因为经历了什么事情？ Seberapa banyak dari kita yang yakin saya mengikut Tuhan Yesus karena saya tahu siapa yang saya percaya? 我们当中有多少人能够坚信的说出我是因为什么而信主？ Atau jangan-jangan hidup kita ini membuat orang lain itu menghujat Tuhan kita? 又或者是我们的生命让别人因为我们自身的原因而亵渎神？ Seberapa banyak dari kita menjadi Kristen hari-hari ini bisa berkata seperti Paulus bahwa aku tidak malu terhadap Injil? 我们当中现在的一个基督徒有多少人会像这个保罗一样说我不以福音为耻？ Seberapa kita yakin bahwa memang Injil itulah satu-satunya yang sangat penting dalam hidup ini untuk bisa kita itu menerima keselamatan itu? 有多少人意识到这个福音是非常重要，是让我们能够接受这个领受这个救恩的？ Seberapa lama kita menjadi Kristen tetapi kita masih sulit mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan? 我们成为基督徒多久了？但是仍然很难去确定说耶稣就是神。 Seberapa banyak dari kita yang masih ragu Yesus itu pernah ada di dunia dan pernah bangkit atau tidak ya? 有多少人还在质疑说耶稣真的在存在过这个世界上，然后有复活过？ Bapak Ibu Saudara, ada banyak sebab kita itu sulit ya mempercayai hal-hal ini. 有很多原因会导致我们阻挡我们去相信这些事情。 Tetapi minimal hari ini kita diperhadapkan dengan pertanyaan ini. 但是至少今天我们在面临这样的一个问题。 Kalau kita memang masih belum yakin, kita belum terlalu tahu. 如果我们还是有质疑，然后不是非常的确定的话， Kita cari tahu nggak? 我们是否要去追根原因？ Ada nggak orang yang mengasihi pasangan ya, suami atau istrinya ketika menikah itu sudah kenal seluk-beluk isi daripada pasangannya? 有多少人在他们结婚的时候就对他的另一半是非常非常的了解的？ Saya rasa nggak ada ya. 可能没有。 Tetapi kenapa banyak pernikahan itu tidak jalan atau bahkan hancur? 但是为什么有那么多的婚姻它没有继续？ Karena masing-masing pasangan berhenti rindu mau mengenal pasangannya lebih lanjut. 因为他们停止是因为他们想要更加的认识的他们的另一半。 Bapak Ibu Saudara, jangan sampai itu terjadi kepada relasi kita dengan Tuhan Yesus. 这样的事情千万不要发生在我们和神之间的关系当中。 Bapak Ibu Saudara, dan yang kedua, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk memutuskan yang kedua ini. 今天神的话语再次向我们提出一个问题： Maukah kita lebih sungguh memberitakan siapa yang kita sembah itu kepada orang-orang di sekitar kita? 我们是否愿意将我们所敬拜的神介绍给我们周围的人？ Bukankah itu yang menjadi isi hati daripada Tuhan Yesus itu? 这不是神他所想要看到的吗？ Sebagaimana tadi Tuhan Yesus berkata, apa yang aku lakukan ini, aku melakukan kehendak Bapa-Ku. 就像刚才耶稣说，我所做的是神所喜悦的。 Saudara, mirip dengan Rasul Paulus yang menegaskan juga bahwa aku itu rindu supaya rekan-rekan sebangsaku itu mengenal Tuhan. 就像是保罗说，我所渴慕的就是让我周围的人都能够认识神， Karena mereka giat dalam Tuhan tetapi tanpa pengertian yang benar. 因为他们已经非常殷勤的做这个侍奉，但是他们不认识，没有正确的理解神。 Sama seperti dirinya yang dulu begitu giat dan bahkan sampai melakukan hal yang tidak-tidak, tetapi ternyata itu salah semuanya. 就像他自己本身以前他是多么的殷勤，多么殷勤的做事情，但是后面他却发现他的理解是错误的。 Maka itu kita ingat, bukan di Filipi yang ketiga dia bilang semua yang saya tahu, semua gelar yang saya punya itu semua sampah seperti kotoran katanya. 就像是在腓立比书他所说的，就是我所拥有的一切都是都是没有益处的。 Dibanding Kristus semua itu tidak ada apa-apanya. 对比基督来说，所有的一切都没有意义。 Seberapa yakin kita bisa mengatakan seperti Paulus juga seperti itu? 我们有多少人能够像保罗这样子那么坚定的说出这样的话？ Seberapa yakin kita bahwa betul
Injil itulah yang mengubah hidup saya dan itulah seharusnya mengubah hidup orang-orang di sekitar saya. 我们有多么坚信这个福音能够改变我们的生活，也能够改变我们周围人。 Maka itu di Roma pasal yang sama ini juga ditegaskan, bukan? 然后在这个罗马福音在相同的章节里面也同样的一个强调， Betapa indahnya mereka yang membawakan kabar baik itu. 那些传讲福音的人，他们是有多么的佳美。 Bapak Ibu Saudara, tentu saja memberitakan Injil, penginjilan itu tidak mudah. 传讲福音是非常不容易的。 Kita juga bukan hari ini waktunya membahas caranya gimana. 但今天我们不会在这边讲说要如何去传讲福音。 Kebanyakan dari kita itu kan bilang, Pak, saya ini kan bukan orang ekstrovert, saya itu introvert. 有很多人都说，我不是一个外向的人，我很内向， Saya tuh nggak pinter ngomong, 我不善于交谈， saya nggak pinter. 我不太聪明。 Itu kayaknya tugas hamba Tuhan aja. 那个应该是主仆的任务吧？ Tapi sebenarnya enggak, bukan? Tuhan Yesus menyampaikan amanat agung itu buat kita semua. 但是不是这样的？耶稣说这些都是我们的责任。 Izinkan tapi hari ini saya memberikan perspektif yang sedikit berbeda. 我今天要向你们讲一个比较不一样的一个 Pandangan ya, cara 一个 perspektif. 角度。 Kebanyakan kita penginjilan harapannya target kita itu orang tuh langsung di level 10. 我们很多人都会想要说自己直接窜到这个第10级。 Artinya kalau kita ngomong memberitakan Injil orang itu nggak langsung bertobat di tempat itu juga artinya kita gagal. 就像是我们如果跟他传讲福音的时候，他没有当场决志信主的话，就感觉好像我们是失败了。 Bapak Ibu kalau tanya saya pernah nggak membawa orang sampai level 10? Jawabannya tidak. 你如果问我是否有带领过人马上就直接跳到第10级的话，我的答案是没有的。 Sebelum Bapak Ibu mengatakan dalam bahasa Jawa begitu ya, karena saya orang Malang, iki hamba Tuhan opo iki? 那可能你们在跟我讲我是什么样的一个主仆之前， Ini hamba Tuhan gak bener. 你肯定会说我可能就不是一个好的一个主仆。 Saudara, kalau pandangan kita masih seperti itu tidak realistis menurut saya. 如果我们的看法这样子的话，它是不真实的。 Karena memang penginjilan menjadi seperti momok yang rasanya banyak orang tidak akan berhasil ya. 就感觉好像这个传福音就很多人都不会成功。 Tetapi saudara perhatikan di situ ada level-levelnya ya. 但是你看这边它是有阶级的。 Pernah nggak kita minimal kasih tahu orang yang level 1 tuh nggak pernah tahu Tuhan tuh ada, menjadi tahu ada Tuhan. 我们是否有做到过从第1级开始，他们完全不认识神，到他们认识真的有神？ Mungkin kita pernah ngajak teman ke gereja. 我们可能有带过这个朋友来到教会， Pada waktu itu mungkin dia baru level 3. 当时他可能还处在第3级， Kemudian dia naik level jadi mungkin level 4 begitu 然 ya. 后他再升级到第4级。 Cuman baru ketemu orang Kristen jadi lebih kenal gereja tuh seperti ini, Yesus seperti itu. 就是在认识完这个基督徒之后，他更认识耶稣是这样子的。 Bapak Ibu, poinnya adalah ada banyak level yang kita itu tidak bisa duga begitu ketika kita bertemu seseorang. 就是当我们看到认识一个人的时候，有很多事情是在我们可控的范围之外的。 Penginjilan itu lebih mirip seperti menabur daripada menuai sebenarnya. 传讲福音，它其实更多只是撒种，而不是去收割。 Atau seseorang itu berkebun daripada ngambil panen gitu ya, menuai panen begitu. 其实或者是更像是那种种树，去养树，然后而不是去那个摘果子。 Artinya itu adalah sebuah proses yang tidak sebentar ya, panjang begitu. 意思是它这个不是一个很短暂的一个流程。 Demikian juga Bapak Ibu yang menginjili langsung orang itu bertobat, jangan sombong. 然后换句话说，如果你跟他传讲福音之后，他马上信主，你也不要骄傲。 Oh, gara-gara aku dia bertobat. 因为我的原因，他就悔改了。 Saudara tidak lihat berapa banyak orang di sebelumnya yang sudah naikin dari level 1 sampai 9. 你看不到他之前有多少人是将他从第1级一直升级到上升到第9级。 Bapak Ibu juga yang percaya Tuhan dari level 10 ke 11. 我们那些已经从第10级升级到第11级的信徒， Kita juga seharusnya terus berkembang bukan? 我们不是也应该要继续持续增长吗？
Sudahkah kita mencapai level 15 misalnya? 我们是否已经到达这个第15级？ Kalau kita belum sampai level sana, mari kita menuju ke sana. 如果我们还没有到达这个阶级的话，我们就努力迈向这个阶级。 Caranya minimal kita tuh ingat, iya ya saya dulu gimana ya percayanya. 至少我们要不要忘记我们当初是怎么信主的。 Barangkali yang bisa kita lakukan seperti sederhana ya, kita bawa orang ke gereja, tapi mungkin itu yang perlu kita lakukan. 所以最简单、最普通的事情，可能是带人来到教会。 Mungkin caranya kita menjadi lebih sopan di tempat kerja. 有可能是我们在工作场所当中会更加的有礼貌。 Jangan telat-telat misalnya ketika masuk kerja begitu. 上班的时候不迟到， Supaya orang melihat, oh orang Kristen lain ya etos kerjanya. 让别人看到基督徒不一样。 Saudara, ada banyak contoh yang seharusnya kita bisa lakukan, bukan? 有很多例子是我们可以去做的。 Poinnya adalah kita itu memikirkan atau tidak bagaimana saya bisa menjadi saksi Kristus dimanapun saya berada. 我们要注意的点是，我们要怎么成为耶稣的见证人。 Saya ingin menutup dengan satu kisah yang nyata. 我要以一个事实作为结束。 Ada seorang bernama Albert McMakin, dia anak muda umur 24. 有一个年轻人在24岁左右， Ketika dia percaya Tuhan Yesus, hidupnya itu menjadi berbeda. 当他认识耶稣的时候，他的生命发生了改变。 Dia punya satu truk, begitu ya. 他有一个卡车， Dia berpikir bagaimana saya bisa menjadi berkat buat orang-orang di sekitar saya. 他想着说我要怎么成为周围人的一个祝福。 Pada waktu itu dia berpikir, ini ada anak-anak nih susah datang ke acara-acara KKR atau ke gereja begitu. 当时他看到有很多年轻的朋友都很难来到一个教会当中， Jadi yang dia lakukan adalah dia ajakin orang untuk pergi ke acara-acara rohani begitu. 所以他做的就是带那些人来到这个属灵的这个活动当中。 Satu kali ada satu anak yang dia lihat ini kayaknya potensi nih, anak ini ganteng, tinggi, tapi sayang hidupnya itu belum baik begitu. 当时他有看到一个年轻人，他是有潜力的，他可能就是比较帅气，然后他是有一个潜力的，但是当时他的生活非常混乱。 Awalnya diajak-ajak nggak mau terus. 刚开始邀请他的时候，他一直拒绝。 Sampai satu kali dia cari akal, dia minta tolong, mau nggak kamu aja yang nyetir, kan kamu suka nyetir. 然后直到有一次，他就想方设法，他就说，要不你来开车吧，你不是很喜欢开车吗？ Ya lu bantuin gue lah ini supaya ajak anak-anak ini gitu. 那你帮助我吧，带这些人过去。 Satu kali ada sebuah KKR di mana anak ini akhirnya bersedia nyetirin truknya si Albert ini tadi. 然后直到有一天，这个人就愿意做好准备，就开车带他们过去了。 Yang berkhotbah waktu itu seorang pendeta KKR yang tidak terlalu terkenal ya, namanya Mordecai Ham. 当时讲到的是一个不是很出名的一个牧师， Tetapi hari itu dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. 但是那一天他遇见了主耶稣。 Anak muda yang tadinya tidak kenal Tuhan itu, for some reason dia mendapat dorongan, dia mau dan dia dengerin dan dia terima Tuhan Yesus. 因为某些原因，他心中有这个感动，他就愿意接受主耶稣，去听他的道。 Sejak hari itu hidupnya berbeda dan berubah drastis sekali. 自从那一天，他的生命开始发生一个非常大的转变。 Anak muda itu adalah Billy Graham, Bapak Ibu Saudara. 那个年轻人就是这个格培里牧师。 Bapak Ibu tahu Billy Graham itu siapa? 你们知道这个格培里牧师是谁吗？ Di tahun 1954 ada majalah Time yang mencatat tidak ada orang yang lebih terkenal daripada dia kecuali Paus begitu. 在当时1950几年代的一个《时代周刊》的时候，记载说，当时没有人比这个戈培里牧师更出名。 Karena dia dikabarkan pernah berkhotbah lebih dari 185 negara. 因为他有记载说，他传讲福音已经超过在180多个国家。 Dikabarkan dia berkhotbah lebih dari 200 juta orang di seluruh dunia itu. 他已经向全世界200多万的人传讲福音了。 Dan menurut perhitungan satu sumber itu mengatakan yang bertobat itu sudah sebanyak 3 juta orang.
然后有被记载说因为他所传讲的福音，然后接受觉知信主的人已经有300多万人。 Saudara, orang yang tadinya biasa-biasa saja menjadi luar biasa Tuhan pakai seperti itu. 刚才本来是一个平凡的人，然后被神使用成为一个不平凡的人。 Tapi bukan Billy Graham yang menjadi fokus saya hari ini. 但是不是葛培理牧师成为我这边的一个重点， Albert McMakin yang membawa dia kepada Tuhan Yesus, bukan? 不是这个麦马金他把他带去认识主耶稣的这个人，不是吗？ Saudara, kita tidak pernah tahu siapa yang akan kita bawa kepada Kristus dan orang itu akan menjadi seperti apa, bukan? 我们不会知道我们所带过来见耶稣的人他是谁，他会成为谁。 Saudara, satu artikel yang menuliskan kisah ini mengatakan seperti ini. 有一个传记他这样子写这样的事情， Kita jelas-jelas tidak bisa menjadi seperti Billy Graham. 我们不可能都像这个葛培理牧师那样， Tetapi kita semua bisa menjadi seperti Albert McMakin. 但是我们都可以成为这个阿尔波特麦马金。 Kita semua bisa membawa teman-teman kita kepada Yesus. 我们都可以把我们的朋友带到主耶稣面前。 We cannot all be like Billy Graham, but we can all be like Albert McMakin. 我们不可能都像葛培理牧师那样，但是我们可以像麦马金那样。 Kiranya terang daripada Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyinari setiap kita. 但愿主耶稣的亮光能够照耀我们每个人。 Kiranya gereja Tuhan di tempat ini menjadi terang yang memancarkan Kristus kapanpun dan sampai Dia datang kembali kedua kalinya. 但愿教会的亮光能够照耀我们每一个人，在任何时代、任何时刻都能够照亮他周围的人。 Mari kita berdoa. 我们一起来祷告。 Kiranya Allah Roh Kudus senantiasa hadir di dalam kehidupan kami. 但愿圣灵能够降临在我们每个人的生活当中， Mendaratkan firman Tuhan sampai kedalaman jiwa kami. 将神的道印在我们每个人的心灵深处， Bukan hanya hari ini, 不只是今天， bukan saja besok-besok, 不只是明天， tapi sampai selama-lamanya. 而是永永远远。 Pakai kami ya Tuhan, 主啊，求你使用我们 bejana-bejana yang lemah ini. 这些软弱的器皿， Jadikan kami seperti yang Engkau inginkan. 求你塑造我们成为一个你所喜悦的。 Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. 奉靠主耶稣基督的名，我们祷告和感恩。 Amin. 阿门。 Tuhan memberkati kita semua. 神祝福各位。